Silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Ketua. Izinkan saya untuk mengambil bahagian dalam membahaskan rancangan Malaysia ke-12, RNK 12. RNK 12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 adalah lanjutan RNK 11 dari 2016 hingga 2020. Walaupun pencapaian RNK 11 tidak mencapai sasaran asar akibat pandemik COVID-19 yang menantar negara dan dunia yang menumpurkan kegiatan ekonomi dan memaksa rakyat hidup dalam normal baru. Namun kita patut bersyukur kerana pandemik ini akan bertukar kepada endemik di mana kegiatan ekonomi dan sosial perlu diteruskan dalam suasana baru. Datuk Yang Di-Ketua, saya mendapati RMK 12 memperuntukkan ringgit Malaysia 400 bilion untuk membiayai projek sumbangan dan projek baru. Dan saya difahamkan bahawa peruntukan ini begitu besar kerana sebahagiannya untuk menyelamatkan Felda dan tabung haji. Sedangkan banyak lagi projek yang utama. Kita kena faham bahawa kesan teruk pandemik COVID-19 bukan sahaja banyak nyawa melayang, menderita sakit yang menyebabkan perbelanjaan yang besar, tetapi berapa ramai rakyat hilang kerja, hilang sumber pendapatan, bertambah kadar kemiskinan, bertambahkan golongan rakyat dari M40 ke P40. Keutamakan untuk mengeluarkan rakyat dari kesengsaraan itu akibat COVID-19 dan kehilangan punca rezeki wajar diberikan perhatian utama. Datuk Yang Di-Ketua, saya faham kerajaan akan menumbuh 9 fokus keutamakan dalam melaksanakan RNK 12 ini sepanjang tempoh 5 tahun akan datang. Namun adalah penting bagi kerajaan lebih kerap melakukan kajian semula rancangan bukan bagi kajian separuh penggar. Apa terjadi kepada laporan audit negara yang terbaru menyebut kes berakuan peruntukan ke atas 13 kementerian yang melibatkan ringgit Malaysia 90.635 bilion di bawah RNK yang lalu. Oleh yang sebab itu saya mencarakan semua pihak perlu mengupayakan sikap untuk membasmi rasuah dalam masyarakat dalam pentadbiran dijadikan agenda utama negara. Apakah yang terjadi? Kes wang sitaan SPRM boleh dilarikan baru-baru ini dilibatkan pihak dalaman. Yang sepatutnya wang sitaan dimasukkan ke bank negara tetapi dimasukkan ke bank proksi yang lain. Kerajaan Pakatan Harapan dulu telah susun baik SPRM sewaktu bertapir dulu tetapi sekarang musnah di bawah kerajaan PN. Panel memantau SPRM yang ditubuhkan dulu tidak berfungsi adalah penting. SPRM diletak di bawah Parlimen ini peruntukan ringgit Malaysia 400 bilion budak. Apakah kerajaan boleh pastikan ditapir urus dengan selamat dari berlaku ketirisan? Datuk Yang Di-Ketua, kerajaan telah setiap masa minta anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam melakukan angkat sumber, tidak akan melakukan amaran rasuah dan mendahulukan semua kes pembicaraan rasuah dalam negara ini. Datuk Yang Di-Ketua, baru-baru ini pada 8 hari bulan September 2021, terdapat satu insiden yang berlaku di kawasan saya. Insidennya kecemasan atau kebimbangan rakyat apabila
pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Karian Persekutuan telah bertindak untuk meroboh pintu pagar masuk ke tanah lapang untuk dicadangkan untuk sekolah SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan yang akan dibina tidak lama lagi. Tapak ini kosong ini letak di belakang tokong Wang Lao Xian Si Ci Xiao Miao Menteri. Pintu pagar ini diletak antara SRCKC sekolah dan tokong ini. Apabila PDG hendak meroboh, ia satu pintu pagar saja, berlebar 20 kaki saja, sepanjang 100 kaki, yang letak antara sekolah dan tokong. Bila saya mendapat tahu melalui WhatsApp, terus datang ke tapak insiden ini, nampaknya polis dari Ceras pun sudah ada di sana menjaga keselamatan. Saya terima kasih kepada OCBT dan juga pihak polis menjaga keselamatan pada waktu itu. Saya yakin bahawa insiden yang berlaku di tokong ini boleh dielakkan jika dua pihak tenang berbincang mengurus hal roboh pagar itu. Notis roboh pagar boleh diberitahu tokong seawal-awalnya, boleh elak mendakwah bahawa notis diberi tidak mencukup masa. Walaupun pihak berkuasa berhak mengambil tindakan undang-undang, tetapi perlulah menjelaskan yang tepat yang diberi kepada pihak yang terlibat. Notis yang dikeluarkan bukan sekadar tanpa dan pergi saja. Masa kini tak ada masa semua pihak mampu menggunakan media massa yang cepat, internet, Facebook, WhatsApp dan lain-lain lebih cepat seperti pihak tokong tersilap memberi maklumat telah mencetus kemarahan menganut. Saya difahamkan pihak tokong pun sudah memohon maaf kepada pihak PDG dan polis selepas ini, dan semua penganut yang ditahan pun sudah dibebas. Seramai 20 orang ditahan dan disiasatkan, dan harap insiden ini dapat di sini dan insiden tidak akan berulang lagi. Ini satu saya cadangkan bahawa insiden ini telah selesaikan dua-dua pihak tak usah berulang lagi. Tentu ada betul, antara sektor yang terjejas ialah industri pelancongan. Apa tidaknya pada 2019, hasil negara dari sektor ini adalah ringgit Malaysia 182.1 bilion. Beruntung tadi di angka ringgit Malaysia 52.4 bilion pada 2020. Sedangkan pada 2019, seramai 3.6 juta bekerja dalam sektor pelancongan, iaitu mewakili 23.6% dari jumlah guna tenaga negara. Taraf RMK 12. Saya mendapati rumuskan 1 minit. Ya, okey. Baik, teruskan. Saya akhirkan. Saya mendapati kerajaan mensasarkan hasil 2025 dari sektor pelancongan ringgit Malaysia 73 bilion dari pelancong asing yang tiba seramai 24.3 juta orang, dan 100 bilion dari pelancongan domestik seramai 212 juta pelawat. Yang anehnya, kerajaan hanya menghurufkan bantuan ringgit Malaysia 3,000 kepada agensi untuk memulakan aktiviti. Apakah yang dapat dilakukan dengan jumlah kes ini
rata-rata agensi pelancongan sekarang memerlukan modal kerja semula yang munasabah. Kerajaan hendaklah menambah lagi bilangan gelembung pelancongan selain Langkawi yang boleh beroperasi dan menarik lebih ramai pelancong domestik sebentar menunggu ketibaan pelancong asing. Dalam kita menyimak semula tasyar pelancongan negara 2020 hingga 2030 dan sesuainya dengan suasana sekarang adalah baik jika kerajaan dapat menancarkan program tahun Malaysia yang baru berikutan tahun melawat Malaysia 2020 telah dipatarkan dengan mengambil kira ancaman COVID-19 yang akan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kinabalu.